Barrington Square ni dia ada dua saiz ni, Perak sebelah sana Pahang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys. Hari ni aku nak berkongsi sikit tentang 3 perkara yang mana kalau kata penyewa tak dapat nak selesaikan, nak follow 3 perkara ni, maka penyewa kita ni kita tak pulangkan depositnya. Apa 3 perkara tu? Apa 3 perkara tu? Pertama adalah kerosakan rumah. Sebelum kita pulangkan deposit pada penyewa, benda pertama yang kena cek adalah kerosakan rumah. Maksudnya kita kena cek rumah tersebut, kita cek sama ada katil, tilam, kipas, lampu dalam keadaan baik semasa penyewa tinggalkan rumah sewa ataupun bilik sewa kita. Itu yang pertama. Dan kalau kata berlaku sebarang kerosakan yang masa dia masuk tu dalam keadaan baik tapi masa dia pindah dalam keadaan yang rosak, kita sebenarnya boleh tolak daripada duit deposit tersebut. Itu yang pertama. Perkara yang kedua adalah penyewa mestilah orang kata memaklumkan perpindahan mengikut notis dalam perjanjian yang telah kita maklumkan. Apa maksudnya? Maksudnya dalam perjanjian kita biasanya kita akan beritahu penyewa hendaklah memaklumkan pada tuan rumah yang mereka ingin berpindah selewat-lewatnya. Setengah orang letak 1 bulan, macam aku letak sebulan. Untuk rumah bilik sublet biasa sebulan lah. Dan biasa untuk yang rumah jenis sewa satu rumah, biasa dia orang letak 2 bulan. Dia 2 bulan atau sebulan ni bergantung pada deposit sewa yang kita letak sebelum ni. Bukan apa kan, in case dia orang tak boleh suka-suka nak pindah sesuka hati. Aku bagi contoh. Penyewa yang kebiasaannya penyewa yang baru duduk setengah situasi, orang lepas duduk selama sebulan lepas duduk sebulan, dia orang bekerja dengan kawan-kawan yang dekat tempat kerja dia yang offer dengan dia orang, jom duduk dengan aku nak. Ada kes yang macam tu, jom duduk dengan aku, bilik aku ada kosong. Jadi dia orang suka-suka nak notis nak pindah dalam besok ataupun lusa ataupun minggu depan nak pindah. Lepas tu dia minta deposit. Dekat situ apa yang kita akan kehilangan apa yang kenapa aku tak suggest dia orang main pindah, penyewa pindah sesuka hati. Setiap kali tuan rumah ataupun subletter untuk mencari penyewa baru, biasa dia orang akan buat iklanan dekat Mudah, dekat Facebook ataupun medium-medium lain yang boleh bagi tahu pada masyarakat yang memerlukan bilik sewa atau rumah sewa. Jadi dekat situ kos tuan rumah telah keluar. Sebab zaman sekarang ni iklan untuk Facebook pun tak murah. Iklan untuk Mudah pun, untuk bump iklan kat Mudah pun tidaklah semurah macam dulu. Mungkin juga tuan rumah ataupun subletter dah bawa 2-3 orang ataupun 5 orang, 10 orang, at last tenaga dia orang dah hilang kat situ. Kita kena ambil kira juga tenaga dan masa yang telah dikeluarkan oleh tuan rumah ataupun subletter. Sebab itulah kalau kata penyewa nak suka hati besok nak pindah, minggu depan nak pindah, kami sebagai subletter atau tuan rumah perlu ambil masa untuk dapatkan penyewa sebagai ganti kepada penyewa yang keluar ini. Dan yang ketiga, biasa tak kita dengar tuan rumah akan kata ada kontrak duduk kat rumah ni. Kontrak ni apa maksud dia? Maksud kontrak ni, setiap kali penyewa ataupun penyewa bilik atau penyewa rumah yang masuk menyewa, tuan rumah akan tetapkan kontrak sewa minimum 6 bulan, ada juga letak setahun. Kurang daripada minimum kontrak minimum kontrak duduk dekat rumah tu, deposit tidak dipulangkan. Rasionalnya kenapa tuan rumah terpaksa buat kontrak macam tu pun sama juga. Tuan rumah dah kadang-kadang bila ambil rumah baru atau tuan rumah ataupun subletter yang baru set up rumah tu, dia masukkan perabot, dia masukkan kelengkapan asas rumah yang lain macam peti ais, kipas, lampu. Sekali tu penyewa baru duduk 2 bulan nak pindah. Jadi dekat situ pun sama juga, modal daripada tuan rumah ataupun
subletter ni tak dapat balik, nak pindah dan terpaksa cari balik penyewa baru kan, dengan kos periklanan iklan yang macam yang syarat kedua tadi. Sebab itulah deposit ni tuan rumah tidak akan pulangkan bila tak cukup kontrak. Dan aku memang strictly aku sebagai subletter memang strictly akan follow 3 benda ni supaya penyewa ikut kalau kata dia orang nak pindah, nak dapatkan deposit tu balik. Tapi yelah, kita manusia kadang-kadang ada tolak ansur juga kan. Kadang-kadang penyewa macam musim Covid ni musim Covid ni ada penyewa memang dah diberhentikan kerja, habis tak ada pendapatan. Jadi terpulang pada kita, budi bicara kita untuk pulangkan balik atau tidak. Jadi yalah, kadang-kadang tolong orang, insya-Allah akan ada pengganti yang lebih baik ataupun yang orang kata memenuhi kriteria yang kita nak kan. Okey, itu saja perkongsian aku kali ni, dan aku harap penerangan 3 perkara yang penyewa kena ikut untuk dapatkan deposit sewa tu dapat membantu memberikan penerangan terhadap penyewa sendiri ataupun pada tuan rumah atau subletter tu sendiri. Okey guys, Assalamualaikum. Ya.